Assalamualaikum, salam sejahtera, bertemu kembali dalam kalender jenayah, ringkasan jenayah sepanjang minggu lalu dan berikut paparan menarik minggu ini. Buffet Ramadan, masakan haram, rampasan merchant pertama di ibu kota. Kaki judi tidak hormati bulan Ramadan. Pendapatan pengemis cecah RM16,000 sebulan. Dalam keseronokan berbuka puasa di bulan Ramadan, tentunya kita pernah berkunjung ke restoran ataupun hotel-hotel terkemuka untuk merasai nikmat makanan buffet. Namun tahukah anda, terdapat restoran terkemuka yang menawarkan buffet Ramadan dengan harga yang mahal, tapi sebenarnya makanan itu tidak halal. Masih ada hotel terkenal di ibu kota yang dikesan menggunakan arak dalam masakan dan cuka pemanis mengandungi alkohol di dalam masakan untuk buffet Ramadan. Tindakan itu terbongkar selepas pasukan pegawai Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan dibantu pegawai KPDN KK Putrajaya yang melakukan pemeriksaan mengejut di sebuah hotel terkemuka di Jalan Ampang baru-baru ini. Dalam serbuan mengejut kira-kira jam 11 pagi itu, pegawai JAKIM diketuai penolong pengarah cawangan pemantauan dan penguatkuasaan Hab Halal JAKIM Amri Abdullah melakukan pemeriksaan terperinci di dapur hotel terbabit yang didapati turut digunakan untuk memasak buffet Ramadan. Amri berkata pemeriksaan tidak hanya menilai tahap kebersihan dan penyajian makanan, malah paling utama bahan mentah yang digunakan di dalam masakan. Menurutnya, pihak yang melakukan pemeriksaan di dalam stol barang kering bersebelahan dapur memasak di hotel itu menemui beberapa botol wain masakan dan cuka manisan yang mengandungi alkohol serta haram untuk dicampur ke dalam makanan. Jadi pemeriksaan kami mendapati bahawa apabila menggunakan terma buffet Ramadan itu, adanya juga percampuran bahan-bahan minuman keras, iaitu arak yang lain. Bermakna restoran tersebut tidak semuanya halal. Dan juga kita dapati juga adanya bahan-bahan yang digunakan itu bahan-bahan yang diragui status halalnya, seperti balsamic vinegar yang mengandungi wine. Jadi kalau mereka nak menggunakan perkataan buffet Ramadan ini, mereka hendaklah memastikan bahawa semua bahan-bahan dan juga semua minuman yang dijual dalam restoran tersebut mesti halal. Saban hari kita mendengar kisah menyayat hati membabitkan letupan mercun, terutama membabitkan kanak-kanak, dan pihak penguatkuasa menjalankan operasi hari demi hari demi menghentikan penyebaran penjualan mercun, terutama pada musim perayaan ini. Dan baru-baru ini, Kastam Kuala Lumpur menggempur sebuah lori kontena yang diletakkan di tepi jalan kerana dipercayai mengandungi mercun yang berjumlah lebih RM300,000. Misteri sebuah trailer yang ditinggalkan berdekatan Plaza Tol Cangkat Jering Perak Ahad lalu terbongkar apabila Kastam Kuala Lumpur menemui 425 kotak mercun pelbagai jenis dianggarkan bernilai lebih RM250,000. Dalam kejadian kira-kira jam 11 malam itu, sepasukan anggota dan pegawai bahagian penguatkuasa Kastam KL yang mendapat maklumat mengenai sebuah trailer ditinggalkan di tempat kejadian menjalankan pemeriksaan sebelum menemui mercun berkenaan. Pemandu dan kelindan trailer itu dipercayai melarikan diri sebab mengetahui trailer itu akan diserbu. Timbalan pengarah bahagian penguatkuasaan Kastam KL Jaafar Mat Jawi berkata, lebih daripada RM250,000 dan cukai yang terlibat lebih daripada RM160,000. Ini bermakna kita telah dapat mengesan penyeludupan ini pada hari Ahad, hari Ahad 22 Ogos, yang mana berada di lokasi Plaza Tol Cangkat Jering Taiping. Okey. Dan kes ini adalah merupakan penyeludupan kontraban mercun dan bunga api yang pertama kali dan terbesar yang diperoleh oleh Jabatan Kastam bahagian penguatkuasaan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur untuk tahun ini. Cukup memalukan apabila melihat kaki judi beragama Islam bertempiaran lari sebaik menyedari kehadiran penguatkuasa Jabatan Agama Islam Selangor dan MPSJ dalam serbuan ke atas sebuah premis perjudian di USJ dan sekitar Subang Jaya baru-baru ini.
Ketika serbuan ada di antara mereka yang sanggup mengasari penguatkuasa ketika bergelut hendak melepaskan diri dari ditahan sehingga menyebabkan mereka terpaksa digari. Kesemua 15 lelaki berumur 25 hingga 40 tahun berkenaan ditahan ketika sedang leka menelit nombor yang hendak dibeli di kedai judi dan tidak menyedari kehadiran penguatkuasa JAIS dan MPSJ yang menjalankan operasi bersepadu sempena bulan Ramadan. Kebanyakan mereka yang ditahan kemudian berpura-pura memberi kerjasama sebelum cuba melepaskan diri secara agresif, termasuk merempuh anggota penguatkuasa sehingga menyebabkan mereka terjatuh. Yang di-Pertua MPSJ Dato' Adnan Mat Ihsan berkata seramai 30 anggota penguatkuasa MPSJ serta 10 pegawai JAIS membuat pemeriksaan di 3 kawasan premis judi nombor di sekitar Subang Jaya bermula kira-kira jam 5.30 petang. Katanya meskipun pada bulan Ramadan, MPSJ tetap menjalankan operasi bersepadu dengan JAIS bagi membendung kegiatan maksiat, terutama membabitkan masyarakat beragam Islam di sekitar Subang Jaya. Kesemua yang ditahan disiasat di bawah Seksyen 17 Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor yang memperuntukkan hukuman denda sebanyak RM3,000 atau penjara atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Penguasaan termasuk pencegahan maksiat dan sebagainya lah dengan kerjasama pihak JAIS. Jadi saya tengah hari tadi mendapat maklumat daripada orang awam di mana tempat-tempat berlakunya seperti nombor ekor ni di mana orang Islam datang membeli nombor ekor. Jadi kita dah pergi 2 lokasi di USJ 1 dan juga di USJ 21 ni dan selama 10 orang lah yang sempat ditahan. Lepas tu mereka sedang sibuklah membeli nombor ekor di tempat tersebut. Kebanjiran warga asing khususnya membabitkan warga Cina di negara ini semakin mencetuskan kebimbangan di kalangan rakyat dan Jabatan Imigresen baru-baru ini berjaya membongkar satu kegiatan sindiket haram yang memperalatkan warga Cina yang dijadikan sebagai pengemis. RM16,000 sebulan. Itulah pendapatan lumayan pengemis berikutan sikap terlalu pemurah masyarakat negara ini yang mudah terpedaya dengan lakonan golongan itu. Ini terbukti dengan penahanan 14 warga Cina yang menjadi pengemis dalam satu serbuan di rumah flat di Jalan Sultan Abdul Samad, Brickfields baru-baru ini. Seramai 10 lelaki dan 4 wanita Cina berusia 40 hingga 80 tahun ditahan dalam ops sapu itu dipercayai aktif menjalankan kegiatan mengemis sejak lebih setahun lalu. Pengarah Jabatan Imigresen Kuala Lumpur Muhammad Sufian Omar berkata serbuan itu dilakukan atas maklumat awam mengenai satu sindiket pengemis warga asing yang menghuni kawasan berkenaan. Katanya pihaknya mengenal pasti seorang lelaki yang dikenali sebagai Mr. Chan yang menjadi dalang mengarahkan semua warga Cina terbabit menjalankan kegiatan mengemis di sekitar ibu kota. Bagaimanapun maklumat lanjut mengenainya masih belum diperoleh. Menurutnya, keadaan itu juga mengakibatkan wujudnya pengemis warga asing yang menggunakan pelbagai taktik mengemis seperti berlagak orang cacat dan menjual barangan seperti tisu atau kalender padahal pendapatan mereka mencecah puluhan ribu ringgit sebulan. Dia ada orang sikit. Ya boleh bekal sikit. Sekian dulu paparan kalender jenayah untuk minggu ini. Pastikan anda melayari laman web www.hmetro.com.my untuk mengikuti ringkasan jenayah yang terpilih yang disediakan oleh laman web My Metro Online. Sekian dulu saya Gaddafi Musli, juru kamera Syahrul dan penerbit Mia Azlan melaporkan untuk My Metro Online. Selamat berpuasa.